Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, pada petang ni adik-adik akan bersama saya, Cikgu Fazliana. Cikgu Fazliana akan menerangkan berkaitan dengan interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi ni berkaitan penerangan inventory kecerdasan pelbagai. Okey, inventory kecerdasan pelbagai ni inventory yang perlu dan wajib diambil oleh pelajar tingkatan 3 sekolah menengah. Okey, kita tengok apa itu inventory kecerdasan pelbagai. Mungkin ada pelajar-pelajar yang tidak familiar, tidak tahu apa itu inventory kecerdasan pelbagai. Inventory kecerdasan pelbagai ia adalah berkaitan dengan kebolehan atau bakat semula jadi untuk pelajar belajar atau melakukan sesuatu perkara dengan lebih mudah dan cepat. Okey, kecerdasan ni dalam diri individu ni dia diwarisi ataupun ia boleh dikembangkan atau boleh dilatih. Okey, senang kata beginilah, inventory kecerdasan pelbagai. Okey, apa itu inventory kecerdasan pelbagai? Adalah satu set soalan psikologi yang mampu ukur diri individu. Okey, dia boleh beri gambaran tentang potensi diri individu itu mengikut kesesuaian kemahiran dan teknik belajar. Sebenarnya, kecerdasan dalam diri individu ni sangat penting untuk dia guna pakai dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Okey, apa kegunaan inventory kecerdasan pelbagai? Untuk apa KPM wujudkan inventory kecerdasan pelbagai? Kat sini ada dua sebab. Yang pertama adalah untuk pelajar, yang kedua adalah untuk guru. Kita tengok dulu kegunaan untuk pelajar. Inventory kecerdasan pelbagai untuk kegunaan pelajar, dia adalah untuk membantu murid itu kenal pasti gaya belajar supaya proses memahami, menguasai bahan pengajaran lebih mudah dan berkesan. Dia bantu pelajar untuk kenal pasti kecerdasan yang ada untuk dia menguasai teknik belajar dia. Yang kedua, untuk guru-guru pula, dia bantu guru-guru untuk kenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai digunakan di dalam kelas tersebut. Okey, cikgu-cikgu boleh gunalah tengok kelas 3 bijak, dia punya kecerdasan mana yang paling tinggi. So cikgu-cikgu boleh menghubung-kaitkan, boleh guna pakai kecerdasan tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Itu adalah kegunaan IKP itu sendirilah. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar, inventory kecerdasan pelbagai ini dia ada dua kertas. Inventory kecerdasan pelbagai ini disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, KPM yang sediakan, dan dia ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dia menguji berkaitan dengan kecakapan. Bahagian A dia berkaitan dengan verbal bahasa Melayu, verbal bahasa Inggeris. Bahagian B berkaitan dengan matematik dan visual ruang. Dia menyentuh semua aspek bahagian A dan bahagian B. Manakala kertas 2 pula dia menguji berkaitan dengan persepsi. Dia bezalah dengan kertas 1. Kertas 1 tadi berkaitan kecakapan kan, kertas 2 berkaitan dengan persepsi. Okey, macam yang saya cakap tadi, inventory kecerdasan pelbagai. Okey, dia nak ukur 9 jenis kecerdasan. 9 jenis kecerdasan yang ada untuk kita tahu mana yang paling sinonim, mana yang paling dominan dalam diri kita. 9 jenis kecerdasan tersebut adalah verbal linguistik, visual ruang, logik matematik, music, naturalist, kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan existential. Okey, cuba adik-adik tengok balik 9 kecerdasan ini, mana kecerdasan yang ada dalam diri adik-adik. Cuba adik-adik kena pasti. Mungkin adik-adik macam confused. Apa itu linguistik? Apa itu music? Apa itu naturalist? Sebab adik-adik tak faham lagi apa itu. So adik-adik tak boleh nak tengok dalam diri adik-adik mana satu kecerdasan yang ada dalam diri adik-adik. Jangan risau. Okey, Cikgu Ana pergi satu per satu. First kali kita tengok kecerdasan verbal linguistik. Bila kita sebut je linguistik, adik-adik faham berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan kata-kata. Betul lah tu. Kecerdasan linguistik dia adalah kebolehan menggunakan bahasa yang efektif. Okey, individu
mempunyai kemahiran mendengar dan berfikir dalam perkataan. Macam inilah. Bila adik-adik berada di dalam kelas, kadang-kadang cikgu memberi nota dalam bentuk ayat, dalam bentuk percakapan. Sekiranya pelajar-pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik yang tinggi, yang dominan dalam diri dia boleh faham, dia boleh dapat tangkap apa makna tersebut. Tetapi sekiranya pelajar yang memerlukan visual dan ruang, dia tidak boleh tangkap berkaitan dengan bahasa dan kata-kata yang cikgu berikan itu. Okey. Seterusnya kita tengok kecerdasan visual dan ruang. Dia berbeza dengan linguistik tadi. Visual dan ruang dia lebih kepada lukisan, lebih kepada design, lebih kepada gambaran macam itu. So, pelajar yang mempunyai kecerdasan visual dan ruang yang tinggi, kebolehan untuk membaca, untuk memahami carta, untuk memahami lukisan, untuk menterjemah lukisan itu. Macam saya cakap tadi, sekiranya linguistik dia lebih faham dengan kata-kata, tetapi visual dan ruang, bila dia tengok plan rumah, dia boleh baca plan rumah tu cerita pasal apa. Bila dia tengok carta, dia boleh baca carta tu cerita pasal apa. Kebiasaannya pelajar yang mempunyai visual dan ruang ni, nota yang dia buat mesti nota petaminda, nota pai, nota carta, dia lebih sesuai dengan nota yang sebegitu. Seperti saya cakap tadi, kecerdasan yang ada dalam diri adik-adik ni, adik-adik perlu sesuaikan untuk menambah baik mutu kualiti pembelajaran adik-adik. Okey, seterusnya kita pergi kepada kecerdasan logik matematik. Okey, logik matematik ni kita sedia maklum berkaitan dengan matematik. Pelajar yang mempunyai kecerdasan logik matematik yang tinggi, dia cenderung untuk selesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah. Okey. Dia boleh buat berkaitan dengan sesuatu perkara, dia kaitkan dengan logik matematik. Dia boleh kira, dia boleh analisis dan dia boleh mendapat jawapan dengan cekap. Itu adalah pelajar yang mempunyai tahap logik matematik yang tinggi. Setiap pelajar ni dia berbeza tau, sebab kecerdasan dalam diri pelajar itu adalah berbeza. Tetapi sekiranya kecerdasan logik matematik tiada dalam diri pelajar, pelajar perlu memupuk, melatih untuk dia wujud dalam diri kita. Sebab kecerdasan ini juga penting dalam diri seorang pelajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada kecerdasan muzik. Yang ni saya rasa semua orang sedia maklum, semua orang sedia tahu apa itu muzik. Bila muzik, kita dengar je bunyi muzik, kita dengar je bunyi rima, dengar bunyi nada je kita dah tahu. Oh, biasanya pelajar-pelajar yang mempunyai kecerdasan ini, dia boleh berfikir dalam bentuk musikal. Dia boleh dengar, dia boleh cam, dia boleh bezakan antara bunyi. Kebiasaannya pelajar ni dia sensitif dengan bunyi di persekitaran lah. Kebiasaannya pelajar yang mempunyai kecerdasan muzik ni, dia akan belajar membuat nota dan belajar untuk apa sekalipun dengan mendengar muzik, ataupun dia membuat nota-nota mengikut alunan muzik. Macam itu. Dia sebab dia belajar mengikut apa yang dia rasa perlu dan apa yang dia minat, begitu. Seterusnya kita tengok kepada kecerdasan naturalist. Bila sebut dia natural, awak semua pun tahu dia lebih kepada persekitaran, lebih kepada sekeliling kita lah. Okey. Biasanya pelajar yang mempunyai kecerdasan ini, dia sensitif terhadap alam sekitar lah. Dia boleh hubung kaitkan antara kehidupan dan flora. Senang kata, bila pelajar yang mencintai tumbuhan dan mencintai alam sekitar, dia akan mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi. So, dia lebih kepada pelajar yang menggunakan teknik belajar yang lebih tenang, lebih harmoni, lebih mendamaikan, begitu. Okey. Seterusnya, Cikgu Ana sentuh berkaitan kecerdasan kinestetik. Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar apa itu kinestetik. Kalau bagi saya, sebut je kinestetik, saya lebih alert berkaitan dengan pergerakan. Sama ada pergerakan badan, pergerakan tangan, pergerakan kaki. Okey, kita tengok pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik. Okey, pelajar yang mempunyai kecerdasan ini,
dia lebih cenderung untuk melakukan aktiviti berkait dengan pergerakan. Saya suka nak cakap, bila pelajar-pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi, cara pembelajaran dia berbeza dengan pelajar-pelajar yang logik matematik, pelajar-pelajar yang linguistik. Sebab pelajar yang lebih kepada kinestetik ni, dia tak boleh belajar dalam keadaan yang tenang, yang damai, tak boleh. Dia perlukan pergerakan, perlukan lenggokan tangan, perlukan pergerakan kaki. So dia sekiranya dia belajar dengan pergerakan-pergerakan tersebut, baru dia boleh dapat tangkap apa nota yang dia nak buat, apa jiwa yang dia nak masuk, apa yang pembelajaran dia nak belajar, macam itu. Macam saya cakap, bila pelajar yang mempunyai kecerdasan ini, dia boleh imbang tau pergerakan fizikal dia dengan mental dia. Dia boleh imbang, dia boleh sesuaikan pergerakan dengan apa yang dia fikir. Dia tak adalah macam pergerakan melebihi pemikiran dia, tidak. Dia mengimbangi kedua-duanya tersebut. Okey, seterusnya kita tengok kecerdasan interpersonal. Okey, dalam kecerdasan ni tadi saya ada terangkan ada dua, interpersonal dan intrapersonal. Okey, adik-adik dengar betul-betul apa itu inter dan apa itu intra. Dia dua benda yang hampir sama tetapi berbeza. Pelajar perlu ada dua-dua perkara ini dalam diri pelajar masing-masing. Bagi kecerdasan interpersonal, lebih kepada menguruskan, lebih kepada hubungan dengan orang lain. Biasanya pelajar yang mempunyai tahap interpersonal yang tinggi, dia berkebolehan untuk berkomunikasi, berkebolehan untuk menjalin hubungan dan membina kepercayaan dengan orang lain. Okey, senang kata, pelajar-pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi, dia sensitif dengan perasaan orang lain. Dia buat apa perkara pun dia fikir orang lain. Dia berbeza dengan kecerdasan intrapersonal. Kalau intrapersonal, dia lebih kepada dalaman diri sendiri. Bezanya inter dan intra. Inter dengan orang lain, intra adalah diri sendiri. Kalau intrapersonal, individu tu dia mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi berkaitan perasaan diri dia, berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan aspek yang ada dalam diri, aspek kekuatan dia atau kelemahan dia. Dia lebih merenung kepada diri dia sendiri. Lepas tu, bila dia dah tengok diri dia, lepas tu gerak hati dia, imajinasi dia boleh kawal emosi dia dan dia boleh berdikari. Kebiasaannya, pelajar yang mempunyai intrapersonal yang tinggi, dia lebih suka belajar dalam keadaan yang sangat sunyi. Dia tak suka study work, dia tak suka study sama-sama dengan kawan. So adik-adik kena kenal pastilah diri adik-adik yang mana. Kalau adik-adik rasa adik-adik adalah interpersonal, adik-adik bolehlah belajar bersama kawan-kawan, boleh tukar nota, boleh share-share bahan, boleh macam mana nak kongsi. Tetapi kalau adik-adik adalah intrapersonal, adik-adik lebih suka belajar secara persendirian, lebih suka buat nota secara sendiri, belajar secara sendiri, macam itu. Lebih faham, lebih mudah untuk awak tangkap lah apa yang awak belajar dengan cara diri sendiri. Seterusnya yang terakhir kita tengok adalah kecerdasan existential. Okey, existential ni lebih kepada kebolehan individu tu untuk memahami dan menimangtara perkara-perkara yang berunsur dengan falsafah lah. Contoh dia macam kewujudan Tuhan. Existential ni lebih kepada dalaman. Macam mana makhluk wujud, macam mana perkaitan antara tumbuhan dan haiwan, macam itu. Dia lebih kepada dalaman, existential, lebih kepada naluri dia, macam gitu. Okey, tadi Cikgu Ana dah terangkan kan 9 jenis kecerdasan. So adik-adik dah boleh kenal pasti dah mana kecerdasan yang paling dominan dan paling sinonim dalam diri adik-adik. Adik-adik dah boleh kenal pasti. So bila adik-adik dah boleh kenal pasti mana kecerdasan yang dominan, yang paling sesuai dengan diri adik-adik, so adik-adik bolehlah merangka, mereka teknik belajar yang sesuai mengikut kecerdasan yang ada. Kadang-kadang kita individu ni, kita tak dapat kenal pasti, kita tak tahu kelebihan yang ada dalam diri kita. Tapi selepas kita menjawab inventory psikometrik yang diberikan oleh unit bimbingan dan kaunseling, kita boleh kenal pasti,
oh sebenarnya saya ni adalah orangnya interpersonal. Patutlah selama ni saya tak boleh belajar seorang-seorang. Saya belajar seorang-seorang tak faham. So awak kena tukar teknik belajar dengan study group. Macam itu. Ataupun oh saya ni orangnya lemah logik matematik. So saya perlu belajar dengan kuat untuk menaikkan kecerdasan logik matematik saya. Macam itu. So kita boleh kenal pasti apa yang ada dalam diri kita dan apa yang kurang dalam diri kita. Okey. Inventory kecerdasan pelbagai wajib dijawab oleh semua pelajar tingkatan 3. Bila pelajar-pelajar tingkatan 3 ingin menyambung pelajaran ke sekolah-sekolah khusus, contohnya macam college vocational, macam sekolah teknik, macam sekolah berasrama penuh, pelajar-pelajar perlu melampirkan keputusan psikometrik yang telah dibuat di sekolah. Ada dua lah pelajar tingkatan 3 kena jawab. Inventory kecerdasan pelbagai dan inventory minat kerjaya. Okey, yang macam saya terangkan ini adalah inventory kecerdasan pelbagai. Okey. Kat sini Cikgu Ana nak tunjuk sikitlah langkah-langkah macam mana awak nak menyemak data psikometrik awak. Langkah pertama, awak perlu type lah www.sepkm. So awak pergi ke anak panah yang bawah tu, SEPKM, kerjaya murid KPM. Bukan yang atas tau, yang bawah. Yang saya dah tunjuk dengan anak panah merah. Tu langkah yang pertama. Kita tengok langkah yang kedua. Adik-adik kat sini dah ada keluar 3 kategori tau. KPM, guru kaunseling dan murid. So adik-adik kena pilih yang murid. Bukan guru kaunseling. Guru kaunseling hanya saya saja yang boleh tekan. So adik-adik perlu pilih kategori pengguna murid. Okey, yang saya tunjuk anak panah tu, tekan kepada murid. Kita pergi ke langkah ketiga. Okey, langkah ketiga dia akan minta nombor IC adik-adik. Adik-adik masukkan nombor IC. Berapa nombor IC adik masuklah? 06, 05, 04. Macam tu. Masukkan nombor IC. Lepas tu dan perlu ikut arahan seterusnya. Kebiasaannya, arahannya setelah masuk nombor IC, dia akan minta nama awak atau nama ibu kamu atau nama ayah kamu. Ikut je arahan yang diberikan. Okey. Setelah kamu dah isi arahan yang diberikan, kalau boleh isi dengan huruf besar. Bila isi dengan huruf besar, dia akan terus masuk. Dia akan masuk kepada data macam ini. So, dia akan keluar data psikometrik. Macam pelajar tingkatan 3, dia ada 2 psikometrik, IMK dan IKP. So, adik-adik kena pilih IKP. Inventory kecerdasan pelbagai untuk adik-adik tahu skor yang adik-adik dapat. Macam cikgu Ana tunjuk anak panah tu, IKP. Dan langkah yang terakhir dia dah bawa ke adik-adik, dia dah bawa tunjuk ke page markah IKP yang adik-adik dah dapat. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang telah menjawab IKP, bila unit bimbingan kaunseling bagi inventory tersebut untuk pelajar-pelajar jawab, setelah pelajar-pelajar dah settle jawab semua, unit kaunseling akan memasukkan data adik-adik ke dalam sistem ini. Kami guru-guru bimbingan kaunseling perlu masukkan data permakahan adik-adik dan nanti adik-adik boleh nampak kat sini peratus yang adik-adik dapat. Berapa linguistik BM yang awak dapat. Berapa visual ruang yang awak dapat. Daripada markah tersebut, adik-adik dah boleh kenal pasti mana tahap kecerdasan yang paling dominan dengan diri adik-adik. Sekiranya ada tahap kecerdasan yang terlalu rendah, adik-adik perlu kenal pasti kenapa ia terlalu rendah. Sekiranya logik matematik yang terlalu rendah, adik-adik perlu kenal pasti kenapa terlalu rendah. So, adik-adik kena ambil inisiatif untuk membuat penambahbaikan untuk menjadikan logik matematik itu tidak mendapat markah yang terlalu rendah. Sebab logik matematik ini sangat penting jugalah untuk skor dalam inventory kecerdasan pelbagai. Okey, macam saya cakap tadi, daripada awal kena kenal pasti kecerdasan diri sendiri. Bila kita dah kenal pasti kecerdasan yang ada dalam diri kita sendiri, kita boleh kuasai sesuatu pembelajaran kita menggunakan kecerdasan yang ada. Contoh macam saya cakap tadi, sekiranya kita belajar yang kinestetik, kita perlu belajar dengan cara pergerakan. Kita tak boleh belajar duduk saja. Kalau kamu adalah orang yang interpersonal, kamu kena belajar bersama-sama kawan.
kamu kena buat study group, kamu kena sentiasa bertanya pada cikgu. Tetapi kalau kamu pelajar yang intrapersonal, macam mana pula gaya belajar kamu? Saya harap dengan penerangan saya yang terperinci ini, adik-adik semakin jelas dan semakin faham apa kecerdasan pelbagai yang ada dalam diri adik-adik, yang paling dominan dalam diri adik-adik. Semoga kecerdasan-kecerdasan yang ada dalam diri adik-adik dapat membantu adik-adik dalam menambah baik mutu proses belajar adik-adik di sekolah, di rumah dan di mana saja. Saya doakan semoga adik-adik berjaya di dunia dan di mana sahaja. Terima kasih.